Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-13. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-19 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Dan semasa Yusuf dalam perigi, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka. Setelah sampainya ke perigi itu, dia pun menghulurkan timbanya, dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, ia berseru dengan katanya, "Hai, ini sungguh menggembirakan. Ini adalah seorang budak lelaki yang cantik parasnya." Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun datang. Serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijual sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa huruf waw pada ayat ke-19 surah Yusuf yang bermaksud dan mengisyaratkan permulaan sebuah episod yang menceritakan nasib Nabi Yusuf AS yang ditinggalkan bersendirian di dalam perigi. Akhirnya, Yusuf dikeluarkan dari perigi apabila seorang pencari air daripada kalangan musafir menarik timba daripada perigi. Lalu mereka sepakat untuk menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Yusuf disembunyikan kerana mereka risau jika Yusuf merupakan hamba yang dicari tuannya. Boleh jadi juga mereka tidak mahu orang lain mengetahui mengenai Yusuf sehingga mereka tidak menuntut sesuatu apabila anak itu dijual. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perkataan Ya Bushra terdiri daripada dua perkataan, iaitu Ya yang digunakan untuk memanggil dan juga perkataan Bushra yang diakhiri dengan huruf Ya bagi merujuk kepada milik orang yang bercakap. Perkataan Bushra bererti kegembiraan yang meluap-meluap. Seolah-olah dia telah lama menantikan kegembiraan. Maka ketika dia menemui seorang kanak-kanak di dalam perigi, dia berteriak memanggil kegembiraan yang telah lama dinantikannya dengan berkata, "Wahai kegembiraanku, inilah waktu kedatanganmu yang telah lama aku nantikan." Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menyatakan perkataan ghulam merujuk kepada anak lelaki berumur antara 10 hingga 20 tahun. Dikatakan Nabi Yusuf berusia 17 tahun
pada ketika itu. Namun begitu, tiada rujukan yang pasti berkenaan perkara tersebut. Jika diperhatikan, saudara-saudara Yusuf memintanya untuk menjaga pakaian, sehinggakan Yusuf tidak ikut berlumba. Oleh itu, pengarang cenderung untuk mengatakan bahawa Yusuf belum lagi dewasa pada ketika itu. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab turut menukilkan kata Sayyid Qutb yang berpandangan bahawa umur Nabi Yusuf ketika itu dipungut oleh kafilah adalah tidak lebih daripada 14 tahun. Inilah usia yang dinamakan ghulam, iaitu remaja. Selepas usia itu, ia dinamakan fata, yang bermaksud pemuda. Seterusnya beralih kepada rajul, iaitu lelaki. Anak yang berumur 14 tahun adalah usia yang layak dinilai oleh Nabi Yaqub AS untuk dikhawatiri dimakan serigala. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-19 surah Yusuf ini, menerangkan bahawa ketika Yusuf berada dalam perigi menunggu nasibnya, datanglah sebuah kafilah tidak lama kemudian. Yusuf duduk pada batu di dasar perigi itu agar tidak kesejukan direndam air. Hatinya tenang menunggu nasib oleh kerana malaikat telah memberitahu bahawa dia akan keluar juga daripada perigi itu. Perkataan sayyarah yang bermaksud kafilah merujuk kepada rombongan orang yang lalu lintas bersama-sama, bermusafir dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Memandangkan perjalanan masih jauh, maka kafilah itu memerlukan bekalan air. Jadi, mereka akan berhenti di mana-mana perigi untuk mengambil air. Ada kalanya mereka bermalam di situ, lalu kafilah itu menghantar pencari air. Pencari air itu tiba-tiba di tepi perigi, tempat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia pun menghulurkan timba ke dalam perigi menggunakan tali yang panjang. Apabila tali itu tiba di dasar perigi sehinggalah timba itu ditarik keluar, Yusuf telah bergayut pada tali timba itu supaya dapat naik. Pastinya pencari air tadi dapat merasakan timbanya itu lebih berat daripada biasa. Mungkin ada objek lain maupun ada orang tercedera yang sedang bergantung pada tali timbanya. Dengan perasaan berperi kemanusiaan, pencari air itu cepat-cepat menarik orang yang bergantung pada tali itu ke atas. Dia melihat anak kecil berusia 12 tahun yang sedang bergantung pada tali timba. Badan anak kecil itu pula tidak mempunyai apa-apa kekurangan dan juga kecelakaan. Rupanya manis, sehingga kan sebaik saja dia melihat anak itu, dia berkata, "Wahai kegembiraanku, di sini ada anak lelaki." Apa yang ditemuinya adalah seorang anak lelaki. Bukannya seorang dewasa yang susah diuruskan dan bukan pula perempuan yang menyusahkan di kemudian hari. Kemudian, anak itu dibawa kepada ketua kafilah lalu dikurung menjadi barang dagangan. Hamka berkata, perigi itu terletak di kawasan padang pasir yang jauh daripada kawasan perkampungan. Oleh itu, adalah tidak jelas anak itu adalah milik siapa. Dengan takdir Allah juga, kafilah tadi tidak pula hendak memeriksa siapakah ibu bapa anak itu. Malah Yusuf juga berdiam diri saja. Mungkin dia enggan pulang ke rumah, mengingati nasibnya ditindas saudara-saudaranya. Lalu mereka kurung Yusuf, menyembunyikannya dan merahsiakannya dengan niat hendak menjadikannya sebagai barang dagangan. Sekiranya mereka tahu siapakah ibu bapa Yusuf, tentu mereka wajib mengembalikan Yusuf kepada orang tuanya kerana orang yang merdeka tidak boleh dijual. Dalam beberapa tafsir, ada pendapat yang mengatakan bahawa apabila timba itu dikeluarkan dari perigi, saudara-saudara Yusuf ada di tempat itu. Mereka membuat tawaran dengan pemimpin rombongan musafir itu dengan mengatakan bahawa Yusuf adalah budak milik mereka yang melarikan diri. Sekarang, biarlah mereka menjualnya sahaja. Para musafir itu juga membeli. Para musafir itu juga suka membeli. Akan tetapi, Hamka lebih cenderung untuk mengatakan bahawa tiada sesiapa pun yang berada di kawasan pergi itu ketika kerja menimba air dilakukan. Hamka menafsirkan perkataan wallahu alimum bima ya'malun yang bermaksud dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan itu mengisyaratkan bahawa walaupun mereka mempunyai niat dan sebab tertentu untuk mengambil anak itu dari perigi, namun Allah lebih mengetahui niat dan sebab mereka.
Walaupun mereka bermaksud buruk, Allah akan menjadikan maksud buruk itu sebagai satu rantaian yang akan menaikkan martabat Yusuf. Ustaz Marwan Hadidi bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-19 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa kelompok musafir yang singgah di perigi di mana Yusuf berada datang dari Madian menuju ke Mesir. Mereka menyuruh seseorang untuk mengambil air. Lalu tukang pengambil air itu menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, dia ada seorang anak muda. Kemudian mereka, iaitu orang yang datang mengunjungi perigi itu menyembunyikan perkaranya sambil menjadikannya barang dagangan. Menurut sebahagian mufassir lain, mereka di sini merujuk kepada saudara-saudara Yusuf yang berada berhampiran dengan perigi. Terdapat juga pelbagai tafsiran mengenai maksud ayat menyembunyikan perkaranya. Menurut Mujahid, As-Suddi dan Ibn Jarir, orang yang datang kepada perigi itu menyembunyikan perkara sebenar daripada pengetahuan musafir lain dan berkata, kami membeli anak ini daripada para pemilik air. Kerana khawatir, mereka akan mengambil bahagiannya jika mereka mengetahui perkara yang sebenar. Namun pendapat lain mengatakan bahawa saudara Yusuf yang berada di kawasan perigi menyembunyikan keadaan saudaranya, bahawa Yusuf adalah saudara mereka. Lalu mereka mengatakan, ini adalah budak kami yang melarikan diri. Yusuf mendiamkan diri, khawatir jika saudara-saudaranya akan membunuhnya. Yusuf lebih rela untuk memilih dijual beli atau dijadikan barang dagangan oleh saudara-saudaranya. Kemudian, saudara-saudaranya menjual Yusuf dengan harga yang rendah, iaitu beberapa dirham saja. Seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran yang seterusnya, kerana mereka ingin menjauhkan Yusuf daripada bapa mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-19 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-19 surah Yusuf ini menjelaskan bagaimana sekelompok orang yang sedang bermusafir menemui Yusuf di dalam perigi. Lalu mereka menjadikan Yusuf sebagai barang dagangan dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka lakukan. Setiap manusia pasti tidak lari daripada melakukan dosa. Dan setiap dosa yang dilakukan berada di bawah pengetahuan dan penglihatan Allah. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada kalanya manusia terlupa bahawa Allah Maha melihat dan mengetahui apa yang dilakukan. Mereka lebih mementingkan pandangan manusia. Contohnya apabila seseorang ingin mencuri, dia akan memastikan bahawa tiada siapa pun yang dapat melihatnya mencuri, termasuklah kamera litar tertutup, CCTV. Sedangkan mereka terlupa bahawa Allah sentiasa memerhati dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah juga mengetahui niat baik maupun buruk seseorang dalam melakukan sesuatu perkara. Oleh itu, setiap Muslim haruslah membetulkan niat sebelum melakukan sesuatu perkara, terutamanya dalam melakukan perkara kebaikan. Sesungguhnya Allah mengetahui dan melihat apa yang ada dalam hati manusia dan juga setiap perbuatan manusia. Hal ini bersesuaian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-19 surah Yusuf ini ialah setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa setiap musibah yang menimpa merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah. Namun ia bukanlah sebab untuk berputus asa. Umat Islam hendaklah bersikap amanah dan bertanggungjawab apabila menjumpai barangan yang bukan miliknya. Sebagai Muslim, kita haruslah sentiasa mengingatkan diri kita bahawa Allah sentiasa melihat tingkah laku kita walaupun orang lain tidak melihatnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.